evening, voters of Punggol East and fellow Singaporeans. 大家晚上好. Thank you for your presence at our last rally for this by-election. Hopefully can see you all in 2016. Can I? Okay, for today, again I would like to do my speech in Malay because I got quite an important message for me to convey to the Punggol East Malay voters. Thank you. Terima kasih. Saya share. Para pengundi Punggol East dan hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya percaya sehingga hari ini masih ada bilangan besar para pengundi Punggol East yang masih belum membuat keputusan atau yang masih membuat penilaian untuk mengundi parti manakah pada hari Sabtu nanti. Untuk ucapan saya hari ini, saya akan bentukkan ucapan ini secara format yang dikenali sebagai Frequently Asked Question ataupun FAQ, atau soalan-soalan yang sering ditanya oleh para pengundi sebelum mereka membuat keputusan. Saya harap selepas memberi jawapan saya pada FAQ ini, para pengundi akan lebih selesa dan confident untuk membuat keputusan parti manakah harus mereka undi. FAQ yang pertama atau soalan yang sering ditanya, kenapa saya harus mengundi parti pekerja? Hadirin sekalian, di dalam manifesto parti pekerja ada tertulis bahawa falsafah utama parti pekerja adalah untuk membina sebuah masyarakat yang penyayang serta bersifat ihsan, seperti cogan kata parti pekerja, towards a caring and humane society. Adalah menjadi keutamaan parti pekerja memberatkan faktor-faktor kemanusiaan dalam pembikinan dasar-dasar negara. Parti pekerja ingin masyarakat Singapura mempunyai keseimbangan dalam kehidupan dari segi aspek keperluan fizikal, emosi, psikologi dan kerohanian. Pada bulan Disember lalu, Akhbar Straits Times telah melaporkan sebuah survei ataupun kajian yang dijalankan oleh sebuah agensi antarabangsa, Gallup. Kajian itu menunjukkan bahawa rakyat Singapura tidak seceria atau segembira berbanding dengan rakyat Iraq, Yaman, Afghanistan dan Haiti. Pendek kata, walaupun kehidupan dalam keadaan serba kekurangan, rakyat Iraq, Yaman, Afghanistan dan Haiti didapati lebih gembira berbanding dengan rakyat Singapura yang hidup serba sempurna. Agensi yang sama juga pernah melaporkan dalam kajian mereka yang lain bahawa rakyat Singapura didapati tidak mempunyai emosi ataupun emotionless. Hadirin sekalian, agaknya kenapa ini berlaku? Kenapa ini berlaku pada masyarakat Singapura? Jawapannya adalah keadaan dan suasana kehidupan Singapura yang stres dan tak seimbang yang menyebabkan perkara ini semua berlaku. Dan tidak salah jika saya katakan dasar-dasar pemerintah lah yang mempengaruhi suasana kehidupan di negara yang tercinta ini. Oleh itu, untuk mendapatkan semula keseimbangan kehidupan, pertimbangkanlah secara serius untuk memberi undi anda kepada parti pekerja. Kerana seperti saya katakan tadi, parti pekerja akan berusaha agar dasar-dasar kerajaan yang dibentuk memberatkan faktor-faktor kemanusiaan. Jawapan kedua bagi soalan ini adalah, dalam setiap kehidupan adalah lumrah untuk melakukan sesuatu secara berpasangan untuk mencapai sesuatu kejayaan. Kehadiran pasangan akan membolehkan satu kerjasama ataupun satu persaingan yang positif. Contohnya, dalam alam rumah tangga, pasangan suami isteri harus bekerjasama untuk membina kebahagiaan. Sementara dalam dunia perniagaan pula, adanya pasangan pesaing
akan memotivasikan lagi peniaga-peniaga untuk melakukan yang terbaik untuk menamat hati pelanggan mereka. Dalam konteks politik Singapura pula, Parti Pekerja akan memainkan kedua-dua peranan ini, iaitu memberi kerjasama dan juga saingan kepada parti pemerintah. Sebagai pasangan kepada parti pemerintah, jika keadaan memerlukan, kami akan bekerjasama dengan pemerintah demi kesejahteraan Singapura. Sebaliknya, jika keadaan memerlukan kami memberi persaingan kepada parti pemerintah demi kesejahteraan Singapura, kami akan lakukan. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, Parti Pekerja adalah sebuah parti yang rasional, bertanggungjawab serta pro Singapura. Hadirin sekalian, saya ingin anda merenung semula sama ada tak perubahan yang berlaku selepas Parti Pekerja mengambil alih kuasa di unit GRC. Ramai yang berkongsi bahawa mereka berpendapat persaingan yang diberikan oleh Parti Pekerja adalah satu punca ataupun sebab berlakunya perubahan. Namun bagi saya, anda pengundi Punggol East boleh menilaikan perkara ini dengan sebaiknya. Soalan kedua yang selalu ditanyakan, adakah undi saya rahsia? Ini soalan cukup mas. Secara jujur, saya masih mendapat pandangan daripada individu-individu yang mengatakan mereka masih bimbang tentang sama ada undi mereka itu rahsia ataupun tidak. Mesej bahawa undi anda boleh diketahui oleh pemerintah adalah satu mit ataupun dongengan yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Parti Pekerja telah melalui dan memantau segala proses pengundian dari A sampai Z, dan dengan yakinnya Parti Pekerja yakin dan mengisytiharkan undi anda adalah rahsia. Kalau anda masih ragu-ragu tentang perkara ini, anda boleh bertanya dengan mana-mana pengundi unit atau hagang sama adakah sesuatu berlaku kepada mereka kerana mereka mengundi Parti Pekerja. Soalan ketiga, bolehkah Parti Pekerja mentadbir Town Council dengan baik ataupun majlis bandaran? Adakah estet perumahan saya akan menjadi tidak terurus dan kotor? Para pengundi Punggol East, satu masa dahulu Encik Lee Kuan Yew telah mengatakan bahawa di bawah penjagaan Parti Pekerja, sampah akan bertimbun di Hougang hingga ke tingkat 3. Anda semua di sini boleh bertanya dengan penduduk Hougang, sama ada pernahkah keadaan sedemikian terjadi selama 22 tahun Hougang di bawah Parti Pekerja? Betul. Baru-baru ini pula Kementerian Pembangunan Negara MND telah mengeluarkan laporan penilaian majlis-majlis bandaran atau dikenali dengan TCMR. Unit Hougang Town Council telah diberi kod hijau atas kejayaan mengekalkan kebersihan dan fungsi lift dengan baik. Jadi tidak perlulah anda bimbang tentang hal-hal Town Council. Soalan yang keempat yang selalu ditanyakan atau bermain di fikiran para pengundi adalah, apakah Parti Pekerja boleh lakukan untuk saya dan keluarga saya? Banyak masih curiga dan tidak pasti sama ada Parti Pekerja boleh menyumbang kepada kebaikan mereka. Jawapan saya adalah, fungsi serta tanggungjawab AP Pembangkang adalah sama seperti AP Parti Pemerintah. Tiada bezanya tuan-tuan dan puan. Saya pernah pada satu masa ketika tersempat seorang penduduk kaki bukit semasa melakukan house visit. Penduduk itu sedang dalam perjalanan untuk pergi ke MPS yang dikenalikan oleh penasihat akad umbir ataupun grassroots advisor. Dia memberitahu saya yang dia mahu ke sana untuk meminta grassroots advisor menuliskan sepucuk surat rayuan. Saya tanya kepadanya, kenapa tak jumpa saya? Dia mengatakan bahawa dia bimbang bahawa jika rayuan dibuat melalui saya, seorang AP Pembangkang,
tentunya rayuan itu akan ditolak. Saya senyum dan mengatakan kepada beliau, biar saya cuba buat rayuan bagi pihaknya dulu. Dan saya meyakinkan beliau bahawa layanan agensi pemerintah adalah sama bagi setiap anggota parlimen, tidak kira dari parti pembangkang atau parti pemerintah. Akhirnya rayuan yang saya lakukan diterima dan diluluskan. Buat jangka masa panjang, seperti saya katakan awal tadi, Parti Pekerja sedang dan akan berusaha untuk mengembalikan suasana kehidupan yang seimbang dengan memantau dasar-dasar pemerintah dan memberi pandangan agar dasar-dasar dikeluarkan lebih bersifat dan memberatkan faktor-faktor kemanusiaan. Saya ingin di sini mengakhiri ucapan saya dengan sekali lagi mengingatkan bahawa Parti Pekerja menginginkan sebuah masyarakat Singapura yang penyayang dan mempunyai sifat ihsan. Parti Pekerja percaya perubahan ke arah masyarakat seperti ini harus melalui proses evolusi, bukan secara revolusi. Setiap perubahan harus dilakukan secara tapak demi setapak dan bukan secara mendadak yang boleh mendatangkan impak yang negatif. Saya berdoa moga-moga dalam masa 10 hingga 15 tahun kemudian yang akan datang, kita akan boleh membaca sebuah laporan akhbar yang melaporkan bahawa kajian menunjukkan orang-orang Singapura adalah golongan orang-orang yang paling gembira, penyayang dan bersifat ikhlas dengan seizin Allah. Unilah Lilian, unilah Parti Pekerja. Terima kasih.